Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman was sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Siyarus Salikin, kitab yang kita ikuti pengajiannya setiap hari Selasa malam Rabu di Masjid Maidin, Kembangan, Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan, selamat kita bertemu kembali dalam pengajian ini daripada tahun yang baru pula, iaitu tahun 2021. Pada pelajaran-pelajaran lepas, iaitu pada akhir-akhir bulan Disember yang lepas, saya kurang sihat dan nampaknya pelajaran kita ada beberapa minggu yang tak dapat kita isikan. Mudah-mudahan segala-galanya akan menjadi kebaikan dan hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mengimbas kembali dalam pelajaran kita sedang membicarakan tentang perkara-perkara yang menjadi penyakit-penyakit hati kita. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-10 daripada juz yang ketiga daripada kitab Sirah Salikin, mengenai kecelaan ghurur, iaitu terperdaya atau tertipu. Ya, kita telah sebutkan dalam pelajaran kita yang lepas bahawa tertipu, terperdaya dengan dirinya sendiri adalah merupakan satu penyakit, kerana ia akan membawa kepada kita tertipu dengan apa yang kita kerjakan dari amal-amal kebaikan, dan akhirnya di akhirat kita tak mendapatkan kebaikan, bahkan kita mendapatkan kecelakaan. Maka itulah dia namanya orang yang tertipu. Ibarat orang yang berniaga, dia rasa dia mendapatkan keuntungan, tapi bila di akhir masanya dia buat perhitungan, sebenarnya di dalam kerugian. Rupa-rupanya selama ini yang dia berniaga, yang dirasakan keuntungan, iaitu adalah tertipu dan terperdaya diri dia sendiri. Oleh kerana itu, sebagai kita orang yang beriman, senantiasa kita bermuhasabah diri kita untuk kita melihat sejauh manakah amalan-amalan kita itu benar-benar mengikut panduan agama, supaya kita tidak tertipu dengan diri kita, dengan amalan kita itu, sehingga tidak kita menyesal nanti besok bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ghazali rahimahullah taala telah meletakkan beberapa panduan untuk kita mengenal pasti supaya jangan kita terjerumus di dalam golongan orang yang tertipu. Antaranya telah diletakkan beberapa golongan yang tertipu dengan beberapa sebab. Maka telah kita sebutkan dalam pelajaran kita yang dahulu. Antara sebab yang pertama ialah golongan para alim-alim ulama. Walaupun mereka itu ulama, tetapi oleh kerana mereka punya ilmu, yang ilmu mereka itu menjadikan mereka berasa megah dengan ilmu mereka dan merasa dirinya lebih baik daripada orang yang lain, sebenarnya itu adalah merupakan satu penipuan pada diri mereka.
Iblis, yang dimana kita sedia maklum dia adalah lebih alim daripada para malaikat, tetapi kerana dia sombong dan dia ingat dialah yang terbaik, akhirnya dialah yang dilaknat dan dicampak keluar daripada syurga. Begitulah juga para alim-alim ulama yang mempunyai ilmu, tetapi ilmu zahir, ilmu syariat, tetapi hati mereka masih penuh dengan perasaan riak, ujub, megah, penyakit-penyakit batin yang belum dibersihkan lagi, maka ilmu yang banyak itu tidak akan membantu mereka. Begitulah di antara golongan yang tertipu juga ialah golongan ahli ibadat. Orang yang ahli ibadat, Masya Allah, kuat, rajin beribadat, maupunnya salatnya, puasa sunatnya, zikir dan sebagainya, ibadat-ibadat zahirnya semua cukup dan komplit, tetapi dia tertipu dengan ibadatnya kerana dia tidak memerhatikan kepada penyakit-penyakit hatinya. Penyakit hatinya yang penuh dengan riak, dengan rasa ujub, dengan rasa megah, sebenarnya itulah yang menjadi perosak kepada ibadatnya. Akhirnya dengan ibadat dia itu dia tertipu dan sangkanya dia telah buat kebaikan, tapi bila sampai di hadapan Allah, dicampak balik semua ibadatnya ke mukanya. Begitulah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga telah menyebutkan golongan yang ketiga, iaitu golongan ahli sufi. Ahli sufi yang pada zahirnya sahaja, iaitu mereka yang berlagak seperti ahli tasawuf dengan pakaiannya, dengan adab-adabnya, tetapi hati mereka itu masih lagi jahil dengan syariat. Jadi kalau sekiranya tadi kita kata ahli ibadat dan alim ulama, zahir mereka itu mengikuti syariat, tapi hati mereka itu masih lagi jahil dengan kesucian hati yang perlu dilakukan. Manakala pula orang-orang yang sebagaimana yang dinamakan golongan yang menyerupai ahli tasawuf, dengan pakaiannya, dengan tasbihnya, dengan jubahnya, dengan ibadatnya, tetapi mereka tertipu dengan segalanya itu, rasangkanya mereka sudah jadi ahli tasawuf, padahal mereka tidak ada sedikit pun dengan tasawuf, karena hati mereka tidak dibersihkan lagi. Maka dengan itulah berkata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kata-katanya yang masyhur, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang belajar fikih tetapi tidak belajar tasawuf, sungguh dia sudah menjadi fasik. Kerana apa? Zahirnya dia beribadat, zahir dia ada ilmu, tetapi dalam hati dia itu masih lagi rasa megah, masih riak, ujub, maka dia sudah benarnya dia adalah fasik, maknanya orang derhaka kepada Allah. Demikian juga Imam Malik menyambung lagi, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang belajar tasawuf tetapi tidak pula belajar fikih, maka orang itu merupakan orang yang telah zindik. Dari segi zahirnya dia seperti orang tasawuf, tapi jahil dengan syariat, tidak mengetahui hukum syariat, maka dia melakukan perkara-perkara yang salah, maka orang ini namanya zindik. Zindik itu apa? Iaitu kafir pada batinnya. Begitulah dia dalam kata-kata Imam Malik itu, siapakah yang terselamat? Apabila dia telah menghimpunkan kedua-duanya, iaitu zahirnya mengikut syariat dan batinnya juga dibersihkan. Dan itulah kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang menghimpunkan kedua-duanya, yang zahir dan yang batin, maka telah dapat dah dia hakikat sebenarnya, ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ya para jemaah sekalian, dari situ kita menyambung pengajian kita, di mana kita telah sampai di muka surat 341. Mereka yang ada kitab sama-samanya boleh buka muka surat 341, di mana berkata Al-Imam Syekh Abdul Samad Falambani, pengarang kitab Sirah Salikin, beliau yang di mana telah menulis kitab ini 300 tahun yang dahulu. Dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya, dan juga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat pada rohnya, dan dijadikan ilmunya yang kita pelajari pada malam ini ilmu yang manfaat. Demikian juga kepada mereka yang telah usaha
untuk memperbaiki bahasa dan mentahqiq dan pembetulannya, iaitu Ustaz Muhammad Labib serta Habib Said Ahmad Semit. Semoga kedua-dua mereka juga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada roh mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Ya, sampai di kitabnya di muka surat 341 di perenggan yang bawah sekali ya. Kerana inilah Syekh kita Al-Waliyul Kamil Al-Mukammal Sayyidi Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala berkata, wa zayyiniz zahira wal batina bikulli ilmin zahirin wa batin. Artinya, perhiaskanlah anggotamu yang zahir, dan zahir itu dengan ilmu syariat, iaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin, dan perhiaskanlah anggotamu yang batin dengan ilmu syariat yang batin, iaitu ilmu tasawuf atau ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Jadi inilah pesanan daripada seorang wali Allah yang sempurna, lagi telah disempurnakan, iaitu Syekh Saman, Syekh Muhammad Saman ya. Muhammad Saman rahimahullah ta'ala. Beliau ini seorang guru kepada guru kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Lambani. Syekh Abdul Samad Al-Lambani menuntut ilmu, antara gurunya ialah Syekh Muhammad Saman. Dan Syekh Muhammad Saman ni ialah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan begitulah dia itu telah sampai darjat maqam seorang wali Allah yang sempurna. Dan ini pesanannya. Pesanannya itu perlu kita ambil perhatian kerana dia pesanan dari seorang wali Allah. Apa katanya? Perhiaskanlah zahir kamu. Perhiaskan tu dengan apa? Bukan dengan pakaian cantik, bukan dengan makan minum yang sedap, tapi dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat. Ilmu syariat itu terkandunglah dengan dalam pelajaran fikih dan juga pelajaran usuluddin. Pelajaran fikih bersangkut paut dengan ibadat, semayang, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan ilmu usuluddin, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, iaitu mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, dan demikian juga mengenalkan kita kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, dan itulah dia yang kita pelajari dalam rukun iman yang 6 perkara. Dan perhiaskanlah pula batin kamu. Jadi perhiaskan anggota batin itu apa dia? Hati. Anggota batin ialah hati. Perhiaskan dia dengan apa? Dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini juga dikenali dengan ilmu tarikat. Kadang-kadang ada orang dia bila dengan nama tarikat dia takut. Oh, saya belum sesuai lagi untuk mengamal ilmu tarikat. Jawapannya ialah ilmu tasawuf itu teori. Ilmu tarikat itu ialah praktikalnya. Macam juga kita belajar fikih. Belajar fikih bab semayang, bab wudu, itu teori. Bila sampai pada mengerjakan solat, itulah praktikalnya. Begitulah juga dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajar kita supaya buang sifat riak, ujub, megah dan sebagainya, supaya kita menghiaskan hati kita dengan ikhlas, redha, syukur dan sebagainya. Itu teori, ilmu, maklumat, informasi. Tapi bagaimana pula kita nak merealisasikannya, mengamalkannya? Itulah namanya tarikat. Macam mana kita nak bersihkan hati kita pada riak? Inilah obatnya. Macam mana kita hiaskan hati kita dengan ikhlas? Inilah caranya. Itulah namanya tarikat. Tarikat dari segi bahasa Arab, iaitu jalan. Jalan apa? Jalan untuk menuju kepada Allah. Jalan untuk bersihkan hati kita. Dan apabila kita dah mengikuti jalan tersebut, sampailah kita kepada hakikat. Itulah dinamai ilmu hakikat. Jadi begitulah pesanan daripada seorang wali Allah yang sempurna ini, guru kepada guru kita, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Lambani, gurunya
yang bernama Syekh Muhammad Samman rahimahullah ta'ala, hiaskanlah diri kamu yang zahir dan juga yang batin. Jadi ambillah pelajaran dan kita usahakan. Jangan kita dengar saja, kita pun ikutilah pelajaran-pelajaran tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ini dia ilmu manfaat. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu tetapi dia hanya sekadar ilmu. Kalaulah untuk keduniaan, hanya dunia saja. Tapi tidak membawa apa-apa kebaikan di akhirat. Tetapi kalau ini ilmu yang kita sedang bicarakan, dia membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Asyazali rahimahullah ta'ala, man arada milkad daraini falyadkhul fi tariqatina hadhihi yauman aw yaumain. Artinya, barang siapa yang mahukan kerajaan dunia dan akhirat, mahukan kerajaan dunia akhirat, maknanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya, maka masukilah dia ke dalam tarikat kami, iaitu tarikat ulama ahli sufi, sehari atau sedua. Masukilah maknanya rasakanlah, ya, amalan-amalan tarikat. Amalan tarikat ialah amalan tasawuf untuk dia nak dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebanyakan orang merasakan bahawa apabila kita mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu tarikat, kita tinggalkan dunia. Itu adalah tidak benar. Macam mana kita nak tinggalkan dunia? Sedangkan kita duduk di atas dunia. Kita perlu kepada dunia. Tetapi bagaimana kita mentadbirnya, bagaimana kita mengurusnya, bagaimana kita nak perlakukan di atas dunia, itulah dia panduan yang diberikan dalam pelajaran ilmu tasawuf untuk kita selamat perjalanan kita, pelayaran kita untuk sampai ke akhirat. Itulah tujuannya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi dengan itu perlulah kita mempelajari ilmu tasawuf dan juga membawa kita kepada Allah SWT. Seperti yang tersebut mengenai tarekat ilmu ahli sufi di dalam kitab ini, dan juga di dalam kitab asalnya iaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, yang kesemuanya adalah karya tulisan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi boleh kita dapatkan daripada kitab-kitab yang telah disusun dan ditulis oleh Al-Imam Ghazali seperti yang disebut tadi, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar tu maknanya ringkasan Ihya Ulumuddin, ya, dan Bidayatul Hidayah, dan juga kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Begitu juga di dalam semua kitab tersebut terhimpun ilmu usuluddin, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, iaitulah ilmu tarekat dan hakikat. Iaitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sangat-sangatlah kita dianjurkan untuk supaya kita menelaah, membuka, mengikuti pelajaran kitab-kitab yang telah dituliskan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi dengan itu Al-Imam Syekh Abdul Samad Falamani rahimahullah ta'ala menganjurkan kepada kita untuk menelaah, mengikuti pelajaran kitab-kitab Imam Ghazali. Jadi kenapa pula dianjurkan? Bagaimana pula kitab ulama lain? Kitab ulama lain tidak kita ketepikan, tapi ini antara kitab yang sangat baik untuk kita bagi murid-murid yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita adalah orang yang baru mula nak berjalan menuju kepada Allah. Para ulama-ulama kita, mereka telah melalui perjalanan dan mereka telah melalui pelajaran-pelajaran dan mereka telah menelaah, membuka, mengikuti pengajian beberapa banyak kitab daripada kitab alim-alim ulama. Tetapi daripada semua pengalaman yang mereka telah lalui, mereka membuat satu kesimpulan di antara kitab-kitab tersebut adalah sangat-sangat dianjurkan kepada mereka yang ingin melalui jalan menuju kepada Allah, pelajaran yang membuat hati dibersih untuk dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, iaitulah kitab-kitab yang ditulis
oleh Al-Syekh iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ini dia sebenarnya bukan ulama tasawuf semata-mata. Sebelum dia menjadi seorang ulama tasawuf, dia lebih terkenal dengan ulama usul fiqh. Ulama fikih, ulama usul fiqh. Dan beliau juga ada mengarang kitab-kitab yang berunsurnya ilmu usul fikih dan juga ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan agama Islam. Tetapi apabila beliau telah masuki dalam alam ilmu tasawuf dan kemudian beliau orang kata lebih terserlah dengan ilmu tasawufnya, maka orang pun menganggap dia ulama tasawuf. Padahal dia bukan sekadar ulama tasawuf, lebih daripada itu. Tetapi di sini kita mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu yang kita katakan pembersihan hati rohani kita melalui kitab-kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di antara kenapa dianjurkan kita untuk mempelajari kitab Imam Ghazali, inilah yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah ta'ala, syahdan. Pendek kata, di dalam kitab-kitab tersebut, iaitu kitab-kitab Imam Ghazali, terhimpun segala ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Jadi itulah dia. Manfaatnya dunia dan akhirat. Jadi apabila kita kata dunia, bukanlah dia ajar ilmu maths, sains, biologi, tidak. Tapi ilmu yang bermanfaat dunia, hidup kita dalam dunia dengan keadaan yang aman, yang tenang, yang tertib. Iaitu kalau sekiranya kita ada wang, kita ada bisnes, kita ada kekayaan, kemewahan. Tapi kalau hidup kita tak tenang, jiwa kita selalu bergelora, dan begitulah kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita, maka hidup kita itu seperti hidup dalam neraka dunia, walaupun kita dalam kekayaan, kemewahan. Jadi makna tak ada kesenangan dunia. Tapi kalaulah seorang itu hidup sederhana, ataupun daripada kalangan orang miskin, tapi dia mempunyai ilmu tasawuf, ilmu yang telah dipelajari dan diajarkan oleh Imam Ghazali, maka dia dapat menghadapi kehidupan dia itu dengan tenang, dengan sabar, dengan rida. Jadi walaupun di zahir mata orang memandang tu dia dalam keadaan kesusahan, kesempitan, tapi dalam hidup dia tak ada rasakan kesusahan dan kesempitan itu. Kerana apa? Kerana dia mengenal jalan dia menuju kepada Allah. Semua itu datang kepada Allah dan dia redha dengan ketentuan Allah. Inilah antara kenapa kelebihannya dinamakan dia kebaikan dunia dan akhirat. Sudah tentu sekali. Akhirat tak ada ketanyakan tentang kita punya kekayaan, berapa banyak kita simpan duit, dan berapa banyak kita pangkat nama, berapa banyak sijil kelulusan kita, tak ada. Akhirat dia mempertimbangkan tentang amalan kita, dan amalan itu ialah perlunya ikhlas, dan ikhlas tu tak akan datang melainkan dengan pelajaran ilmu tasawuf, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sepertinya nyatakan oleh Maulana Al-Arif Billah Said Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wa Usulul Hukmiyah, dengan katanya. Jadi di sini Syekh Abdul Samad Al-Albani nak menguatkan kata-katanya bahawa kitab-kitab Imam Ghazali ini adalah merupakan yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dinukil daripada seorang Al-Arif Billah. Bila kita kata Al-Arif Billah, makna orang yang ma'rifat. Arif tu maknanya orang yang ma'rifat Billah dengan Allah Ta'ala. Said Abdullah Al-Haddad, iaitu seorang ulama Hadramaut. Jadi dia juga terkenal dengan seorang ulama dan wali Allah. Said Abdullah Al-Haddad banyak mengarang kitab-kitab dakwah dan juga kitab-kitab ilmu fikih dan tasawuf. Katanya, dalam bahasa Arabnya panjang, kita baca bahasa Melayunya di muka surat 343. Artinya, kemudian apabila anda meninjau kitab-kitab yang bermanfaat yang telah disusun oleh tokoh-tokoh agama terkemuka, anda tidak akan mendapatinya sesuatu yang lebih merangkumi ilmu-ilmu itu daripada kitab Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti kitab Ihya Ulumuddin.
Ini Masya Allah. Jadi As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, iaitu ulama Hadramaut yang telah kita sebutkan tadi. Ulama besar tuan-tuan, ni bukan ulama kecil, bukan ulama biasa-biasa. Dan dia sendiri sudah menelaah, membuka, mempelajari kitab-kitab tokoh-tokoh ulama yang terkemuka, maknanya termasyhur, yang terbilang. Dan dia sendiri telah membuatkan satu kesimpulan, tidak terdapat kelebihan dan manfaat yang lebih, yang sempurna, yang merangkumi, maknanya menyeluruh dia punya kebaikan dia, yang manfaat dia, lebih daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan nama-nama kitab itu antaranya yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini disebutkan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Apa makna Hujjatul Islam? Hujjah tu maknanya yang dijadikan dia sebagai sandaran, iaitu sebagai pegangan. Macam kita juga, apa hujah engkau dalam perkara ini? Apa bukti engkau? Apa sandaran engkau? Jadi di sini apabila kalau kita berkata Al-Imam Ghazali, itu sudah cukup, sebab dia adalah seorang Hujjatul Islam. Dan Imam Ghazali bukan dia menamakan diri dia itu Hujjatul Islam, tapi itulah yang diberikan oleh alim-alim ulama kerana melihat kepada kebolehan dan kemampuannya. Perkataan Hujjatul Islam ini tak diberi pada semua ulama, tapi dia ada beberapa kayu ukurnya. Antaranya, hendaklah seseorang itu telah memiliki ilmu menghafaz hadis tak kurang pada 500,000 hadis. Itu pada sebahagian ulama yang menyebutkannya, tak kurang pada 500,000 hadis. Hafal dengan sanadnya, dengan rijalnya, sampai pada Rasulullah SAW. Maksudnya daripada sipulan sampai sipulan sampai Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi begitulah hafalan semua di otaknya. Itulah yang kemampuan yang telah dimiliki oleh Al-Imam Ghazali. Sampailah dia mendapat title Hujjatul Islam. Siapalah yang ada pada zaman kita ni seperti itu Allah. Jangan kata 500,000 hadis lah, setengah juta. 100,000 pun tak ada. Jangan kata 100,000, 1,000 hadis pun tak ada Allah. Macam manalah kita hari ini kadang-kala sedih. Orang-orang yang hafal hadis, yang kata 1,000, 100, 10 hadis hafal dengan sanadnya pun tak ada. Nak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi berani pula mengkritik Imam Ghazali, mengkritik ulama-ulama dahulu. Tapi apa nak buat? Dan memang hadis Nabi telah sebutkan, tidak akan bangkit kiamat sehinggalah melaknat umat akhir zaman kepada umat awal zaman. Dan inilah dia zaman kita, di mana kita dapati setengah-setengah orang-orang yang ilmunya tak seberapa, tapi sudah berani mengkritik ulama-ulama kita dahulu. Itulah membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kitab Imam Ghazali yang telah disebutkan sini ialah seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, dan kitab Minhajul Abidin, dan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kalau sekiranya kita orang yang pelajari ilmu tasawuf, biasa dia akan mula dengan kitab Bidayatul Hidayah, kemudian masuklah peringkat Minhajul Abidin, kemudian Arba'in, kemudian baru masuk Ihya Ulumuddin. Dia tak terus melompat pada Ihya Ulumuddin. Allahu a'lam. Kita berhenti sampai situ saja. Ini diketahui oleh orang yang ta'ammul. Allahu a'lam.